Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain. Fathul Mu'in, kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, Malbar, orang India dia. Jadi para pelajar sekalian, sambungan perbincangan kita dalam kitab ini iaitu warabi'uha ma'rifat dukhulil waqt. Syarat sah solat yang keempat, ma'rifah, mengetahui dengan yakin ataupun zan yang kuat sudah masuk waktu. Dia panggil mengetahui masuknya waktu. InsyaAllah dalam perbincangan kita ini kita akan bincang tentang mengenali waktu-waktu solat. Waktu solat, ada waktu solat 5 waktu, dan juga mengetahui waktu dilarang solat. Dia panggil waktu karahah, ataupun waktu yang tak boleh kita lakukan solat sunat padanya. Tak boleh kita lakukan solat sunat padanya. Baiklah para pelajar sekalian, yang keempat, tengok dalam kitab yang terjemahan ni yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan ni, mic yang warna ni, warna hijau ni, dia punya muka surat 59 dan syarat sembahyang yang keempat, iaitu ma'rifatu dukhuli waqtin, mengetahui masuknya waktu solat. Kita kena tahu waktu solat sudah masuk. Tak boleh kita solat tanpa mengetahui masuk waktu. Kau apa dah tu? Ikut apa kau apa aku nak solat? La. Jadi tak boleh kita solat tanpa mengetahui masuk waktu, yaqinan au zannan. Ya, dua cara. Yakin, mana betul-betul dah kita yakin, atau zan, yakni berak sangkaan. Macam mana kita nak yakin? Kita duduk di tepi padang, tepi laut contohnya, nampak dah matahari turun. Tak ada dah. Yakin dah masuk waktu. Zan pula macam kita hari ni, kita tak tengok matahari turun. Kita tengok gelap, kita tengok takwim je. Lebih-lebih lagi waktu hari hujan. Waktu gelap, dia panggil ruyum, cuaca mendung, cuaca gelap. Macam mana kita nak tahu? Tapi kita sudah sangkaan kuat kita kepada takwim yang ada di tangan kita ini mengatakan sudah masuk waktu. Kita azan, kita solat. Maka sesiapa yang melakukan solat, dengar ni para pelajar sekalian. Faman shalla biduniha, siapa yang melakukan solat dengan tidak mengetahui masuk waktunya, tidak sah solatnya walaupun berlaku solat itu dalam waktunya. Kita nak akad takbir, kita pun bincang sama kita. Masuk waktu kedak lagi ni? Masuk kedak lagi ni? Tak tahu. Kira masuk lah kok. Tak. Pakai kira masuk lah kok. Mana boleh main ikut-ikut gitu kan? Solat ni tak boleh main ikut. Kita kena yakin ataupun zan. Sudah masuk waktu. Kok tak main. Kita kata masuk dah kot, kita okey lah, dah masuk dah kot, tapi tak yakin, tidak ada zan, angkat takbir. Walaupun begitu, dan kita setelah kita solat, datang orang tempatan beritahu, masuk dah waktu. Walaupun begitu, ia dikira tidak sah solat dia. Walaupun kita solat sudah masuk waktu, kerana kita takbir tadi, kita tidak yakin, tidak ada zan, sangkaan yang kuat, waktu sudah masuk. Ini kena ingatlah. Kena yakin betul-betul.
Kerana yang diambil kira di dalam ibadat ialah mengikut berak sangka. Dia panggil zon. Berak sangka orang mukallaf itu. Jadi kita kena sangka masuk waktu baru boleh. Dan juga apa yang mengikut hal sebenarnya. Tengok dalam ni dia kata i'tibar fil ibadat bima fi zannil mukallaf. Mana dalam ibadat kita ni kita kena tengok sangkaan kita yang kuat. Wa bima fi nafsil amri, dan benda tu terjadi memang realiti dengan apa yang kita sangkakan itu. Dua perkara. Itu dalam ibadat. Contohnya kalau seorang berak sangka sudah masuk waktu. Kemudian jelas bahawa ia sembahyang bukan dalam waktunya, juga tidak sah. Kita sangka masuk waktu, kita pun Allahu Akbar. Selesai semua solat, bila sampai? Solat apa tadi? Solat zuhur, cik. Mana solat zuhur? Lagi 5 minit. Tak sah solat kita tadi. Boleh pahala ke tidak? Kita kata harapnya boleh pahala sebab kita solat dan kita pun tidak berdosa kerana kita sangka sudah masuk waktu. Tetapi dari sudut gugur faridah, tak gugur. Kena solat bila masuk waktu nanti, kena solat balik. Solat semula. Wa fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Dalam jual beli, dalam akad jual beli, tengok dalam kitab kita ni. Dalam akad pula, yang diambil kira ialah mengikut realiti yang berlaku. Yang mengikut realiti yang berlaku. Contohnya, dalam kitab kita ni, dalam matan tak ada, tapi dalam syarah dia, syarah I'anatul Talibin ni, contoh dia kata, seorang jual hamba. Ni zaman ada hamba dulu lah. Zaman kita ni tak ada dah. Ia jual hamba milik orang lain. Kita ni wakil penjual. Kemudian jelas waktu jual itu bahawa hamba itu adalah miliknya. Kerana tuannya sudah mati dan milikkan hamba itu setelah berpindah kepada dia. Sama ada dengan wasiah ataupun dengan miras. Contohnya orang ni ayah dia sendiri ke, pak saudara dia ke, tapi dia ni penerima pusaka contohnya. Kan? Jadi waktu kita nak jual tu kita wakil. Tapi waktu menjual tu kita tak perasan hamba ni sudah jadi milik kita. Maka sah jual itu sebab dalam ba'al uqud dikira al-i'tibar bima fi nafsil amri. Benda realiti yang berlaku. Tapi dalam ibadat tidak. Dia kena ada dua. Satu, sangkaan ataupun yakin benda itu berlaku. Yang kedua, kena realiti. Baik. Awak solat tadi, waktu angkat takbir, yakin ke tak yakin? Tak yakin. Sudah solat, diyakini bahawa sudah masuk waktu. Tak sah juga sebab tak cukup dua syarat. Baik. Waktu kita angkat takbir, kita yakin masuk waktu. 3 orang sepakat. Masuk. Allahu Akbar. Sudah salat bila datang nak azan. Realiti tidak sebagaimana yang sepatutnya. Maka tidak sah. Ini kaedah. Kena ingatlah. Dalam tuan-tuan hati-hati. Sebab ana banyak kali terjadi kepada saya sendiri. Contohnya waktu kita di airport. Kita punya flight pukul 8.30. Maghrib, contohlah kita kata. Flight kita pukul 8. Maghrib pukul 7.20, 7.30. Berebut nak solat ni. Ahli-ahli penumpangnya lain ni nak solat ni. Nanti dulu. Sabar. Jam saya dah masuk dah. Jam saya belum lagi. Takwim belum lagi. Jadi kita sabarlah bagi masa tempoh. Contohnya kita kata masuk waktu maghrib 7.20. Awak punya jam cepat seminit. Dah masuk waktu. Saya belum lagi 7.19. Sabar. Seminit taklah memberi kesan sangat kepada penerbangan kita, insya-Allah. Kita dah check in, dah ada boarding pass, dah biarlah orang panggil nama kita 2-3 kali dalam announcement tu dah. Sekurang-kurang glamour agak nama kita dipanggil-panggil di airport. Apa salah. Cuma yang jadi imam tu mestilah ada fiqhul matarat. Fiqh airport. Kita kena ingat airport ni kapal terbang.
Kapal terbang dia tak nak tunggu orang, orang kena tunggu dia. Kita kalau lewat 5 minit dia tinggal, dia lewat 20 minit, 2 jam kita kena tunggu. Itu double standard punya flight, nak kata apa? Sabarlah. Maknanya kita imam kena peka, kena faham bahawa sekarang waktu penerbangan, awak bacalah surah yang paling ringkas, Al-Fatihah, Waladhdallin amin, Inna a'tainakal kautsar wal 'asri, cukup. Lepas solat, tengok ramai orang berdiri, bangun. Pergi zikir kat luar. Jangan pula zikir panjang-panjang, doa. Ini tidak realiti berlaku macam ni. Dan memang berlaku pun. Baiklah para pelajar sekalian, itu kita hidup di alam realiti. Dan inilah yang kami hadapi ketika berada di, khususnya di airport lah, di lapangan terbang. Kalau bas tu, tak tahulah, lama dah tak naik. Baik, kita pergi ke tapi di R&R berlaku imam-imam yang panjangkan zikir lepas solat pun zikir panjang-panjang, berlagu, orang berdiri di sana tunggu nak masuk surau. Jadi kita kena fiqh, kena ada realiti hidup. Jangan duk kira kita yang nak solat, orang lain biar, jangan. Dia pun nak solat. Lambat lagi kan nak subuh, flight malam ni. Dia naik nanti solat. Kita kena ingat realiti. Kalau kita dah solat Maghrib dengan Isya jamak takdim, nanti dalam penerbangan kita nak ke tandas, kita taklah fikir ke seluar kita, baju kita sangat kan. Iyalah tandas hanya sempit. Kadang-kadang air tak cukup, terpaksa kena istinja dengan tisu. Kita tak biasa main istinja ni. Kita biasa main sembuh air je. Jadi banyaklah kesenangan hidup itu dalam bila kita dah salat. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada isu yang kedua, ma'rifatul waqt. Mengetahui masuknya waktu solat. Waktu kita nak sekarang ni, kita nak masuk kepada mengenali waktu solat. Yang pertama dimula dengan waktu zuhur. Para pelajar sekalian, tanda solat kita ni kita nak kira dari mana? Subuh dulu ke zuhur dulu? Jadi ada ulama mengatakan kita mula yang pertama zuhur. Kalau kita kata solat yang pertama hari ini zuhur, bukan dari subuh tadi. Allah SWT sebut dalam Al-Quranul Karim, tanda tuan-tuan, dalam surah Al-Isra ayat 78, Aqimis salata lidulukis syams. Dirikanlah solat apabila matahari sudah tergelincir daripada tengah langit. Zuluk dengan mana zawal, ai zawal. Dan kenapa solat zuhur juga dikatakan solat yang pertama? Tanda. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aqimis salata lidulukis syamsi. Yang kedua, likauniha awwalu salatin 'allamaha Jibril. Inilah solat yang pertama yang Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi turun daripada Mi'raj. Kan Nabi terima wahyu solat di langit, naik ke atas Sidratul Muntaha, menghadap Allah Azza wa Jalla, kemudian turun ke bumi. Maka zuhur esoknya, mengikut dalam riwayat ini, kata riwayat Tirmizi, kitab babu bawaqi solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Maka katanya solat yang pertama dia ajar solatul zuhur. Boleh jadi subuh tu kelang kabut baru turun, baru balik. Nabi pun sibuk dengan Abu Jahal, dengan puak-puak Abu geng-geng dekat Kaabah. Maka Jibril datang, ammani, dalam hadis kata, ammani Jibrilu marratain. Jibril datang menjadi imam kepada Nabi, ajar Nabi solat 2 kali. Hari yang pertama diajarnya solat di awal waktu. Hari pertama Jibril ajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat awal waktu. Hari yang kedua diajarnya solat di akhir waktu. Kemudian Jibril kata al-waqtu baina hadzaini. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu solat di antara yang semalam awal, hari ni akhir. Siapa dia solat lepas pada waktu ni, tamat. Luar waktu. Itu dia panggil dari sudut praktikal amali solat. Menarik. Sebab itu kita ni para ibu bapa, para pelajar sekalian, bila kita ajar pelajar-pelajar kita, murid-murid kita salat, kita kena buat juga dari sudut amali. Ajar, kita tengok dia buat macam mana. Cara dia sujud,
rokok, berdiri, qiyam, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat bagaimana, ikut sunnah ke, ikut tak sunnah ke. Kan kita ni ada mula-mula kita ikut sunnah. Sudah tua, mari mazhab Gauti nak ikut sunnah tak boleh dah, sakit kaki, sakit urat. Macam-macam. Dalam hidup ni begitulah. Waktu kita sihat walafiat, inilah waktu kita nak laksanakan solat secantik mungkin, secomel mungkin, semolek mungkin kita boleh buat. Semua sunnah-sunnah yang diajar oleh Nabi SAW kita lakukan. Tapi kalau sudah tua, sudah sakit orat, sakit lutut, sakit macam-macam sakit, tak dapat lagi kita nak buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita pahala pencen. Kerana waktu kita sihat dulu, kita buat yang sempurna. Ini gurau-gurau lah. Kata orang tua, waktu muda dulu bau minyak wangi. Kan? Sudah tua, bau minyak angin. Allahu Akbar. Kan waktu muda dulu, masuk dalam bilik semerbak yang wangi bau kan. Perfume kata orang. Sudah tua masuk bilik bau minyak angin. Kenapa mak dia tu pening kepala? Kenapa minyak angin abah dia tu sakit lutut? Macam-macam sudah jadi. Baik. Para jemaah sekalian, kita kena usahakan hidupkan sunnah ini waktu kita sihat. Baik, sesalah kita waktu zuhur bila? Tengok kita. Maka waktu solat zuhur itu ialah min zawalis syamsi, daripada masa gelincir matahari. Apa makna gelincir? Kadang-kadang bila kita ajar gelincir matahari ni, anak-anak kita yang kecil-kecil yang baru belajar solat, dia tanya, abah, macam kereta api jatuh rel ke macam mana ke matahari gelincir? Kita kata, la ya waladi, bukan. Kan matahari di tengah-tengah langit. Dalam hadis kata fi kabidis sama, di tengah langit. Itu bukan, itu waktu larangan solat yang kita akan bincang nanti kalau sempat. Waktu larangan solat. Kemudian bila mata dah mula condong ke barat, itu makna gelincir, makna dia keluar daripada garisan tengah kabidis sangat pergi ke barat sedikit, itu dia panggil zawalus syams. Makna sudah gelincir, sudah condong ke arah barat. Waktu dia nak turun, itu nama dia gelincir. Itu dia awal masuk waktu zuhur, bermula di situ. Az-zawal dengan mana mailus syamsi an wasatis sama, condongnya matahari daripada tengah langit. Ingatlah gelincir itu maksud dia. Sehingga bila masuknya waktu zuhur tu sampai bila? Tengok ni para pelajar. Ila masiri zilli kulli syai' mislah. Hingga bayang sesuatu benda tadi menyamai benda itu sendiri. Bayang dia sama dengan dia. Lain daripada bayang istiwa, bayang tengah-tengah tadi. Iaitulah bayang-bayang yang ada padanya bila memang didapati bayang-bayang itu. Dan itu dinamakan waktu zuhur. Sebab apa waktu zuhur dinama waktu zuhur? Para pelajar boleh catat, boleh tanda baik-baik. Dinamakan zuhur itu waktu zuhur sebab apa? Diambil daripada perkataan zahara, bermakna jelas, terang sangat-sangat. Matahari duduk tengah-tengah langit, macam mana tak terang? Kan? Kalau orang tak nampak lagi, tu orang tak nampak mata dah dia tu. Kerana itulah sembahyang yang terawal yang zahir. Solat subuh tadi gelap, solat terawal yang zahir, solat zuhur, maka nama dia zuhur. Boleh satu hari ni kan? Boleh satu kita punya ilmu, kenapa nama dia zuhur? Zuhur. Kenapa nama dia zuhur? Itu zuhur. Mudah. Baik. Maknanya waktu zuhur tu daripada mana gelincir matahari sampai kepada bayang itu jadi satu kali lagi. Dia kata bayang dia bila masir zikri mislahu. Maknanya bayang kita sama. Kita letak bayang gini, kayu ini sama tu. Itu dia waktu zuhur. Baiklah. Saya tak nak hurai panjang ni. Kalau hurai panjang lagi, kita pergi kepada waktu asar. Maka waktu asar, fa waktu asrin, waktu asar itu min akhiri waktu zuhri,
daripada akhir waktu zuhur. Para pelajar kita kena tanda. Waktu zuhur ada berapa waktu? Jawab dia satu je waktu. Masuk waktu zuhur sampai ke asar. Apabila bayangnya sudah sekali. Cuma para ulama mengatakan dari sudut pembahagian detail waktu ni ada 6 waktu. Yang pertama dia panggil waktu fadilah. Waktu yang utama. Bila dah masuk waktu, kita dah solat sunat qabliyah, kita dah selesaikan wudu, pakai pakaian, solat sunat qabliyah, kemudian kita solat zuhur. Itu dia panggil waktu awal waktu. Kemudian waktu ikhtiar sampai kepada untuk waktu zuhurnya sampai ke sudah. Waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu darurah. Jadi ada waktu-waktu macam zuhur satu waktu ya. Daripada masuk waktu sampai ke asar satu. Tapi asar nanti kita akan jumpa ulama kata laha sab'atu awqat. Waktu asar ni ada 7 pembahagian secara detail. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu darurah, kemudian waktu larangan. Ada panjang dia punya perbahasan. Baik. Maka waktu asar ialah daripada akhir waktu zuhur hingga hilang jatuh seluruh bulatan matahari. Waktu ghurub, matahari dah terbenam, tak ada dah matahari. Cahaya dia ada lagi, tapi ibu dia sudah tidak ada. Masuklah waktu maghrib. Masuklah waktu maghrib. Baik. Sebelum kita tengok kepada kitab kita ni, kita kena tengok juga dia punya syarah. Syarah kata apa? Waktu asrin, waktu asar tu ada waktu fadilah, mana di awal waktu. Kemudian waktu ikhtiar, waktu pilihan, mana kita boleh tangguhkan solat asar tu sampai bila? Yastamiru ila masir zil mithlai. Apabila bayang sudah jadi 2 kali. Mana kita bayang ni 2 kali tu. Panjang dia tu. Kemudian waktu jawaz sampai ke matahari mula kuning. Tapi bila matahari dah kuning, dah nak jatuh dah, itu dia panggil waktu salatul munafik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata salatul munafik. Solat orang munafik ni dia tangguhkan dulu. Solat sampai dekat nak habis waktu, berkejar dia. Sudah. Nak habis waktu dah. Dia punya kelang kabut punya pasal. Kita jangan buat macam ni. Dan waktu darurat, akhir waktu. Waktu darurat ni untuk siapa? Dia kata li ahlil a'zar, orang uzur. Contohnya orang tertidur baru sedar. Maghrib pukul 7.20, dia sedar pukul 7.10 minit. Asal tak salat lagi ni. Ataupun orang pengsan baru celek. Celek dah. Khabar dah. Solat asar belum lagi ni. Boleh. Orang haid, perempuan haid yang sudah tamat haid dia. Sudah ending dia punya waktu, tanda haid dia sudah habis. Dia boleh mandi, solat. Tapi bagi orang yang tidak ada sebarang keuzuran, waktu itu dipanggil waktu darurah, bukan waktu pilihan. Jadi para jemaah sekalian, jangan menangguh-nangguhkan asar ini sampai ke, ni kita belajar, kan kita belajar waktu asar ni sampai maghrib, betul, tapi dia ada 7 pembahagian. Dalam kitab I'anatul Talimi kata sab'atu awqat, ada 7 pembahagian. Mana kita paling lewat kita boleh pergi sampai bayang 2 kali. Itu je. Ataupun dah mula kuning, itu tak baik. Jadi bila dekat nak maghrib dah tu, itu dia panggil salatul munafik. Bagi orang yang tidak uzur. Saya bukan uzur ustaz, tapi ingat nak balik solat kat rumah tadi, ada pasar malam pula, ada isteri pula call, bang jangan lupa goreng pisang, berhenti pasar malam dulu jumpa kawan. Akhir kali balik dekat rumah dah kelang kabut. Solat macam pagu ayam. Itu dia panggil salatul munafik. Jangan tangguh-tangguh. Eloknya bagi kita rasa jalan kita tak apa sempurna, jam, hujan dan sebagainya, solat dulu asar di pejabat. Kan pejabat kita habis pukul 5, asar 4.40. Habis je waktu pejabat, Allahu Akbar, solat, balik. Sambil-sambil atas kereta kita boleh dengar CD ataupun bacaan zikir petang. Sambil berzikir, sambil bawa kereta, berharmoni hidup kita. Jumpa pasar malam, kita berhenti dulu. Kan? Jadi banyak macam. Baiklah para pelajar sekalian.
Sekarang ni kita berpindah kepada waktu al-maghrib. Kita nak pergi ke waktu maghrib pula. Waktu maghrib mulai jatuhnya matahari hingga kepada masa hilangnya syafaq merah. Warna merah di langit tu. Sekarang ni tuan-tuan tengok di langit. Buka tingkap tengok di langit, ada merah tu. Selagi ada warna merah tu, belum lagi masuk waktu isyak. Jadi waktu maghrib pun mengikut pandangan yang akhir, iaitulah satu waktu je. Daripada maghrib sampai isyak. Tapi ada pandangan dalam satu mazhab Imam Syafi'i. Pandangan Syafi'i dia kata waktu maghrib sempit. Sekadar kita azan, kita ambil wudu, solat 2 rakaat, kemudian kita solat maghrib. Lepas tu habis dah waktu maghrib. Kata kalau kita pakai pandangan mazhab Syafi'i di sini, waktu hari buka puasa penatlah kita kan. Tapi alhamdulillah yang muktamad dalam mazhabnya satu je sampai ke isyak. Selesai. Waktu isyak. Bilakah waktu isyak? Waktu isyak mulai dari hilangnya syafaq. Syafaq tu warna merah. Warna merah di langit tu hilang, dah gelap semua, masuklah waktu isyak. Para jemaah sekalian, kita kena ingat waktu isyak ada sebagaimana disebut oleh dalam syarah kita ni, dia kata waktul isyak ada beberapa waktu macam asar juga. Waktu isyak juga ada macam asar. Wal isyak. Sebab apa? Kita ada waktu pilihan. Waktu isyak kita ada waktu pilihan. Kemudian kita ada waktu darurah. Sampai mana waktu pilihan? Tengok dalam kitab kita ni. Waktul isyak. Waktu isyak sampai setengah malam. Itu dia panggil waktu pilihan sampai setengah malam. Jangan tangguhlah. Ni saya dah solat maghrib tadi, habis isyak nanti kebetulan lepas solat isyak pula ada ceramah. Dulu ceramah tengah padang, dalam pokok, dalam dewan dah. Habis ceramah pukul 12 malam, tarik pula. Pukul 2 pagi baru solat isyak. Lah. Sekarang ni webinar. Selepas solat isyak ada webinar, tuan-tuan solat dulu isyak. Jangan tangguh. Sebab waktu isyak pun ada waktu fadilah dan ada juga waktu darurat, waktu ikhtiar. Katanya waktu ikhtiar ni berakhir sampai bila? Sampai ke setengah malam. Waktu ikhtiar berakhir sehingga setengah malam. Ingatlah kita, setengah malam je waktu kita. Habis ada setengah kata 1/3 malam. Kita ambil yang setengah. Kita ambil yang setengah. Dia kata laha sab'atu awqat. Dalam kitab I'anah kata waktu asar ada 7 waktu. Waktu isyak macam asar juga ada 7 waktu. Jadi kita ada waktu umum je daripada isyak sampai ke subuh. Tapi waktu fadilah awal, waktu ikhtiar sampai 1/3, ada kata sampai ke setengah malam. Jangan lebih daripada itu. Kemudian marilah waktu karaha, waktu tidak baik, waktu jawaz, waktu darurah sampai ke subuh. Bagi orang yang macam asal tadi, yang tertidur, yang baru sedar pengsan, wanita baru kering haid dia, boleh kita tangguhkan sampai itu. Alhamdulillah, ini jelas pada waktu. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada perbincangan kita. Kata guru kami Ibnu Hajar rahimahullah, dan saya gilah seorang itu mendapatkan sunnah menundakan sembahyang isyak itu hingga hilangnya warna kuning dan putih, sebagai keluar daripada khilaf pihak yang mewajibkan masa sembahyang itu. Jadi ingat, mana eloknya kita lewatkan sikit solat isyak. Jangan kata hilang je syafaq terus solat, ada kuning-kuning lagi, tunggu dulu. Bahkan elok solat isyak ni diperlewatkan lagi kan, sampai 1/3 malam kalau kita mampulah. Tapi jangan lebih daripada itu. Tunggu ceramah buah-buah sampai setengah malam, itu dia panggil berakhirnya waktu ikhtiar. Masa sembahyang ini, dan teruslah masa sembahyang isyak itu sampai kepada masa keluarnya fajar sadiq. Maknanya waktu isyak daripada isyak ni sampai ke subuh. Cuma pembahagian 7 bagi tadi dibagikan oleh para ulama. Habislah kita waktu isyak. Jadi jangan lebih daripada setengah malam.
Kemudian masuk waktu subuh. Waktu subuh iaitu mulai daripada timbulnya fajar sadiq. Bukan fajar kazib. Fajar kazib tu fajar bohong. Fajar sadiq ni bila? Apabila naik, dia gini. Fajar ni ada dua. Satu dia panggil kita nampak cahaya ke atas. Ke atas gitu. Apa panggil? Panjang gini. Cerah gitu, itu dia panggil fajar kazib. Bagaimana fajar sadiq? Cahaya melentang. Melentang di kaki langit tu cerah, itu fajar kazib. Saya selalu tunggu waktu kita naik kapal terbang nak balik daripada Mekah ke Kuala Lumpur, biasanya kita kena solat subuh atas kapal terbang. Waktu itulah kita akan tunggu tengok fajar sadiq, fajar kazib. Kalau tuan-tuan ada kamera bagus, boleh rakam, kita tengok nampak. Kalau kebetulan cahaya udara baik, kita nampak fajar sadiq, fajar kazib naik atas. Ingatlah. Waktu subuh, berapa waktu ada? Kemudian waktu subuh, sampailah timbulnya sebahagian daripada matahari sampai syuruq syams, sampai matahari naik. Dia itu dipanggil subuh. Subuh satu waktu ya ada. Daripada subuh sampai ke naik waktu. Dia tak ada subuh dinasur, tak ada subuh gajah, dia ada satu subuh ya. Subuh nasur, subuh din gajah tu karut ya belakang tu, kan? Tamaklah kita waktu solat dan sembahyang asar. Tuan Syekh kita mula nak huraikan sembahyang asar ni, kedudukan solat asar. Dan sembahyang asar adalah sembahyang al-wusta, iaitu sembahyang di tengah-tengah. Berdasarkan hadis sahih berkenaan dengan hal itu. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menamakan salatul asri salatul wusta. Dalam Al-Quran Tuhan sebut hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi kata ulama tafsir, salatul wusta iaitu salat asar. Salat asar. Satu masa Nabi kita dalam peperangan, orang kafir kacau dia sampai tak sempat nak salat asar. Nabi kata syagaluna an salatil asr wusta salatul asri. Mereka sibuk kami dengan salat yang tengah, iaitu salat asar. Allah Ta'ala penuhkan dalam kubur mereka api neraka. Nabi marah kepada puak kafir kerana mereka telah mengacau sehingga Nabi kita tak sempat salat al-wusta. Jadi salat wusta itu nama dia salat asar. Maka inilah sembahyang yang sehabis-habis afdal. Afdal salatnya salat asar. Dan selepasnya dari segi afdalnya sembahyang subuh. Kemudian sembahyang isya, kemudian sembahyang zuhur, kemudian sembahyang maghrib sebagaimana yang dizahirkan oleh guru kami Ibnu Hajar dari berbagai dalil. Tuan Syekh kata kalau nak dalil pergi tengok kitab Ibnu Hajar. Kita Tuhfatul Muhtaj dan lain-lain, panjang di sana. Jadi ulama ni dia tulis dua versi kitab. Satu kitab yang berdalil, satu lagi kitab matan mujarrad ani dalil. Tak ada dalil untuk budak-budak pelajar-pelajar yang baru hafal, kan? Kita ni orang tua baru tak apa juga, kan? Nak kata apa? Baik. Dan hanya sahaja para ulama melebihkan fadilat berjamaah subuh dan isya. Dari sudut secara solatnya asar yang paling afdal. Tapi dari sudut solat berjamaah, iaitulah solat subuh dan solat isya, kerana berjamaah dalam kedua waktu itu terasa lebih berat daripada berjamaah pada waktu lain, dan itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia solat asqalus salat, solat yang paling berat di atas orang munafik, solat apa? Solat asar, solat subuh dengan solat apa? Solat subuh isya. Kenapa? Sebab waktu tu gelap. Orang munafik dia tengok orang gelap, orang tak kenal dia, kalau pergi pun tak ada faedah. Baik dia tidur. Itu. Dan ada hadis lain lagi yang menyebut sedemikian. Nabi kata siapa yang solat subuh berjamaah, seolah-olah dia solat separuh malam. Siapa dia solat isya berjamaah, dia solat penuh malam. Gabung dua tu. Isya separuh, subuh separuh. Jadi satu. Kata Syekh Rafi'i rahimahullah, sembahyang subuh adalah sembahyang Nabi Adam. Sembahyang zuhur, sembahyang Daud. Sembahyang asar, sembahyang Sulaiman. Maghrib, sembahyang Nabi Yaqub.
Isyak sembahyang Nabi Yunus alaihissalam. 5 waktu sembahyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha, kita kata wallahu alam. Tidak ada riwayat yang jelas Nabi kita bagi-bagikan tarikh solat itu untuk siapa. Ketahuilah bahawa sembahyang yang wajib dilakukan pada awal waktunya dengan wajib diperluaskan, dia panggil wajib muwassa'. Solat ni wajib itu bermula daripada masuk waktu. Tapi waktu tu luas. Wajib sampai ke akhir waktu, keluar waktu tak solat juga, baru berdosa. Itu dia panggil solat wajib muwassa'. Maknanya wajib ni luas. Boleh kita cepatkan, boleh kita tangguhkan. Tapi ingatlah, asal dengan isyak jangan ditangguhkan lebih daripada waktu ikhtiar. Yakni bukanlah bila awal waktu maka segera dilakukan terus selalu. Boleh kita tangguhkan. Maka seseorang itu boleh menundakan sembahyang daripada awal waktunya sampai kepada waktu yang cukup bagi melakukan sembahyang. Jangan tunda sampai tak cukup rakaat. Orang nak azan dah nu. Dengan syarat ia berazam melakukan sembahyang dalam waktu itu. Kalau seseorang itu mendapat dalam waktu itu 1 rakaat, tidak yang lain daripada serakaat itu, maka seluruh sembahyang itu adalah tunai, yakni dikirakan terlaksana dalam waktu. Contohnya kita terlewat, sedar tidur lambat ke contohnya, dah 7.10 minit. Ambil wudu, tinggal lagi 7.17. Maghrib 7.20. Kita pun salat Allahu Akbar, salat asar. Cukup 1 rakaat, masuk rakaat yang kedua orang azan maghrib. Teruskan salat. Dikira sempat lagi. Man adraka raka'atan faqad adraka salah. Siapa dia sempat 1 rakaat, sempatlah solat. Sama juga, banyak soalan ditanya oleh pelajar kita ni. Dia tengah solat witir, tiba-tiba orang azan subuh. Kalau awak dah solat witir dah, contohnya 2 rakaat dah, jangan salam. Teruskan 1 rakaat yang ketiga. Kalau kita bagi salam, nak mula balik tak boleh dah. Sebab dah masuk waktu. Kena pandai lah. Itu dia panggil wajib muwassa'. Dengan syarat dia berazam. Siapa dia dapat? Maka seluruh sembahyang telah tunai, yakni dikirakan terlaksana di dalam waktu. Kalau tidak, tak cukup 1 rakaat, maka ia ada sembahyang qada, yakni kalau ia tidak mendapat 1 rakaat dalam waktu, maka dikirakan sembahyangnya qada, baik memperlewatkan itu dengan uzur atau tak uzur. Kita sempat, kita Allahu Akbar, bila Allahu Akbar azan, tak dapat. Teruskan solat lah, tapi dia jadi qada. Dan berdosa seseorang yang mengeluarkan sembahyang daripada sembahyang dari dalam waktunya, walaupun ia mendapat serakaat dalam waktunya. Tak bolehlah, dia kata berdosa perbuatan itu. Sebab apa? Sebab dia tunda sampai begitu. Kecuali ashabul a'zar, orang yang uzur, insya-Allah dimaafkan dari sudut dosanya. Ya, kalaulah seorang itu mulai masuk menunaikan sembahyang yang lain daripada sembahyang Jumaat, walhal ada tinggal baki lagi masa yang meluluskan salat dalamnya, malah bolehlah kita salat. Cukuplah untuk 4 rakaat. Harus tanpa makruh baginya memanjangkan bacaan atau zikir sehingga menjadi terkeluar sembahyang itu daripada waktu, walaupun tidak berlaku 1 rakaat daripada sembahyang itu dalam waktunya, di atas pandangan yang mu'tamad. Lain pada Jumaat tak boleh, sebab Jumaat tu dia dalam waktu dia. Jadi di sini dia kata ada panjang sikit perbahasan, maknanya kita boleh lagi solat walaupun sudah terkeluar waktu, tapi kita sudah mulakan solat. Maka kalaulah tidak ada baki daripada waktu yang cukup di dalamnya bagi menunaikan sembahyang, atau kalaulah yang terlambat itu adalah sembahyang Jumaat, tidak boleh memanjangkan qiraah zikir sampai keluar sembahyang daripada waktunya, sehingga 1 rakaat pun tidak terlaksana dalam waktunya. Makna zikir itu bukan zikir luar solat. Kita solat kita baca panjang dengan doa iftitahnya, dengan baca surahnya, dengan rokoknya. Itu dia panggil, itu maksudnya panjangkan zikir dalam solat. Dan tidak disunatkan membataskan sembahyang pada rukun-rukun sembahyang saja, supaya seluruh sembahyang dapati dalam waktunya. Contohnya kita dah terlewat. Mana kalau kita baca wal asri lepas pada Fatihah jadi tak sempat. Tak. Baca, relax. Sebab kita sudah mula dalam waktu. Itu maksud dia. Tamatlah kita dari sudut waktu. Kita pergi kepada far'un, cawangan, cabang perbincangan.
Dan disunatkan bersegera melakukan sembahyang walaupun sembahyang Isya pada awal waktunya. Ini sunat waktu. Kan dalam solat Isya ni Nabi kita SAW pernah melewatkan solat Isya. Nabi kata inilah waktu yang terbaik kalau tidak menyusahkan kamu. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan, sekali-sekala waktu kita ada ceramah perdana, sabarlah. Kita solat Isya pukul 9.30, waktu ada forum, dan kita laksanakan. Nabi kata kalau tidak menyusahkan, aku solat pada waktu ni, dekat pukul 10 malam. Tapi oleh kerana susah, kamu penat nak tunggu Isya, aku solat di awal waktu. Kita kena sedar di situ. Kerana ada hadis, afdalul a'mal as-salatu li awwali waqtiha. Hadis ini ada perbincangan para ulama. Dalam hadis ini mengatakan afdalnya kita solat mana? Solat di awal waktu. As-salatu li awwali waqtiha. Solat di awal waktu. Hadis ini diperbincangkan oleh ulama. Dalam hadis yang lain, hadis sahih dia kata as-salatu ala waqtiha. Afdal amal itu solat dalam waktu. Jadi khilaflah sini, kata awal waktu tu ada yang mengatakan dalam waktu. Jadi eloknya kita buatlah, kalau kita tak ada kerja dah, kita dah ready semua, solat awal waktu. Selesai daripada tanggungjawab, selesai daripada tugas-tugas, kita solat awal. Tapi ada juga riwayat mengatakan as-salatu ala waqtiha, solat dalam waktu. Salatun li waqtiha, jaga waktu solat. Jadi berbagai riwayat ada di sini. Baiklah para jemaah sekalian, mana dalam ini Tuan Syekh kita milih solat di awal waktu, dan sunat juga melambatkan sembahyang daripada awal waktunya kerana yakin melakukan jemaah pada waktu itu. Kita yakin jemaah akan datang. Kalau kita solat sekarang 2 orang, 3 orang yang ada dekat surau. Tapi kalau pukul 2.30 nanti, contohnya kami lah di kolej, di universiti, biasanya kuliah kita habis pukul 2. Selepas pukul 2 pelajar akan datang ke masjid. Mungkin 50 orang, mungkin 100 orang. Tapi kalau kita solat di awal waktu tadi, hanya Bilal dengan imam 2 orang je, 3 orang, kita tunggu baik. Walaupun melewatkan itu adalah keji, mana lama sangat lewat, selama tidak kesempitan waktu. Jangan sampai peringkat nak habis waktu lah, jangan. Dan sunat melewatkan itu kerana berat sangka boleh melakukan jamaah dalam waktu itu bila pada urufnya, pada kebiasaannya tidak keji. Maknanya bukanlah terlalu lambat sangat. Kalau sampai peringkat nak 10 minit lagi waktu baru habis kelas, tak boleh lah. Ini pengalaman kami waktu anak belajar di jamiah dulu. Kalau di kuliah kita ni, tempat kita belajar, dia akan solat bila habis jadual. Contohnya jadual kuliah kita habis 1.30, kan? 1.30, maka lepas tu baru dia azan, baru dia solat. Tapi masjid besar, masjid utama tu, dia ikut waktu. Kita jangan kata, oh dia ni lambat-lambat ke solat. Tak. Saya pergi ada di pusat tahfiz, sebuah tahfiz ni, pelajar-pelajar dia belum zuhur, semua tidur belaka. Darul Quran, tidur belaka. Dia panggil qailulah. Saya kata bila nak solat zuhur? Kami sini solat zuhur jam 2. Sebab kita nak ambil qailulah dulu, wa abridu bil zuhri. Kita kata tak ada masalah. Jangan pula kata, oh mereka ni dah hafal Quran, lambatkan solat lah. Boleh je. Tidak jadi, bukanlah satu benda yang tidak baik. Dan perbuatan melewatkan itu, dan tidak sunat memperlewatkan sembahyang dari awal waktunya dengan ada syak tentang berjamaah dalam waktu itu secara mutlaknya, iaitu baik memperlewatkan itu keji atau tidak. Maknanya kalau kita rasa tak ada orang datang dah, masjid kampung kita ni kalau zuhur 5 orang ni ya solat, tunggu lagi 1 jam pun orang tak mari dah. Solat awal waktu lebih baik. Gitu. Sembahyang berjamaah yang tidak ramai orangnya pada awal waktu adalah lebih afdal daripada sembahyang jemaah yang ramai orangnya pada akhir waktu. Tuan Syekh kita masih mempertahankan riwayat yang mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Kan? Jadi ada kata salatu ala waqtiha, salatu li waqtiha. Ini bagi ulama hadis dia bahas panjang di sini. Maka kita mengatakan tengok uruf. Kalau di sekolah kita ni jaruah habis pukul 1.30, maka kita isytiharkan solat zuhur pada pukul jam 2 tengah hari. Jangan kelang kabut. Bagi tahu kepada muazzin, jangan azan lagi, jam 2 baru azan. Untuk kita solat tempat kita. Perlahanlah mikrofon kita tu dalam kawasan sekolah kita lah kita buat, kan. Baiklah. Orang yang berihram, orang ihram haji,
Wajib memperlewatkan sembahyang Isya kerana takut luput haji dengan luputnya wukuf di Arafah kalau ia melakukan sembahyang terlebih dahulu dengan metamamkan mutamakin, yakni dengan sempurna syarat rukun dan adabnya yang dibiasakan. Mana kalau kita dalam perjalanan nak pergi Arafah ni, takut tak sempat. Bila kalau orang azan subuh hari raya, tamatlah waktu haji. Siapa tak sampai ke Arafah masa tu, tak dapat dah haji. Dia kena qada tahun depan. Rugi. Maka orang ni kena cepatkan pergi. Kerana mengqadakan ibadat haji adalah sangat payah. Setahun depan. Kita nak bagi bila pula, kota tak dapat. Dan di sini sembahyanglah diperlewatkan kerana masyaqqah. Memperlewatkan sembahyang itu adalah lebih ringan daripada masyaqqah mengqadakan haji. Bagi senang. Dan dalam keadaan seperti itu, hendaklah jangan ia melakukan sembahyang seperti sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang dalam perang. Maknanya kita takbir, kita berjalan. Tak boleh. Orang tengah perang, boleh. Allahu Akbar, perang, pegang. Senjata, musuh mari tembak. Allahu Akbar, waladhalin, amin, perang, bagi. Boleh. Itu dalam kejar, boleh. Syiddatul khauf. Tapi untuk nak haji ni, tak perlu syiddatul khauf. Berjalan baik-baik, pergi ke Arafah. Dan wajib juga seorang memperlewatkan sembahyang dari waktu bila ia melihat seperti umpamanya seorang yang sedang tenggelam. Orang tengah lemas. Kita nak solat dah. Terjun dulu. Pergi selamatkan orang itu. Boleh. Atau orang tawanan yang kalaulah ia menolong menyelamatkannya. Orang tawanan ni ditarik oleh musuh. Kalau kita tak pergi tembak musuh ni, nak solat dulu, kawan tu kena tawan. Pergi lawan. Sama ada kita tumbuk ke kita pergi terajang di orang tu, macam mana? Pergi tolong. Ada berlaku kebakaran contohnya, tempat berlaku bakaran. Kita pergi sembuh api dulu. Boleh. Maka sembahyang ia akan keluar dari waktunya, itu dia panggil darurat. Kan waktu kita ni boleh jamak. Dalam keadaan terdesak begini, sangat penting. Kerana kebakaran ni waktu tu je. Kalau tak bantu waktu tu, habis. Orang lemah air pun kalau tak bantu waktu tu, apa jadi? Matilah dia. Nyawa dia ada satu je. Tak boleh nak tangguh-tangguhkan dia. Baiklah para jemaah sekalian, far'un, cabang. Dan dimakruhkan tidur sebelum masuk waktu sembahyang dan sebelum melakukannya, bila berat sangkaannya dia bangun sebelum kesempitan waktu. Manakala kita tidur ni mungkin terlepas waktu, jangan tidur. Tak boleh. Bagi menunaikan sembahyang yang berkenaan atas dasar kebiasaannya atau ada orang lain yang mengejutkannya. Kalau ada orang lain kejut, saya tak larat ni, sakit kepala, aku tidur tu. Nanti pukul 3.30, pukul 4 kejut aku solat zuhur. Boleh. Kalau tidak, yakni kalau ia tidak bersangka bangun seperti yang disebutkan, maka haram tidur itu bila ianya adalah tidur yang tidak menguasai atas dirinya dalam waktu itu. Orang panggil dia ni tidur mati ni. Adapun tidur yang menguasai atas dirinya, yang sukar bagi menolak tidur, maka tidak haram, bahkan tidak pula makruh. Kita letak jam, kita akan bangun pukul 2.30, pukul 3, pukul 5, contoh, tengok waktulah. Dan kita biasa kalau jam ni bunyi, kita sedar. Maka kita boleh tidur dulu. Sebab kalau solat tengah mengantuk ni tak tahu rakaat berapa. Nanti terlena tengah sujud pula batal wuduk, kan masalah. Far'un. Dan dimakruhkan secara tahrim. Tengok. Makruh tahrim. Makna tahrim ni makruh membawa kepada haram. Tanda tajuk dia, waktu dilarangkan solat. Sembahyang sunat yang tidak bersebab. Seperti sunat mutlak. Mana sunat semata-mata sunat. Termasuklah solat tasbih. Atau sembahyang bersebab kemudian daripadanya. Seperti 2 rakaat istikharah. Istikharah boleh tangguh je. Dan ihram. Yang mana sunat-sunat yang tidak bersebab ni haram ataupun makruh selepas menunaikan sembahyang subuh sehingga naik matahari seperti ulu lembing. Tanda lah tuan-tuan, main ulu lembing, ulu golok ni payah. Iaitu 15 minit setelah syuruk. Lepas syuruk 15 minit. Selepas menunaikan sembahyang asar sehingga terbenam matahari. Dan waktu matahari berada di tengah-tengah kepala, ke tengah langit, dalam 10 minit nak masuk zuhur, lain daripada hari Jumaat. Mana kita ada 3 waktu yang dilarang solat sunat. Dan tidak dimakruhkan secara tahrim melakukan sembahyang yang ada sebab terdahulu daripadanya. Kalau solat bersebab, selepas subuh, selepas zuhur, sebelum zuhur, selepas asar,
boleh seperti 2 rakaat solat sunat wudu, sunat tawaf, sunat tahiyatul masjid, sunat gerhana, solat jenazah, walaupun solat mayat ghaib, dan sembahyang i'adah yang berjamaah. Maknanya kita solat semajid, kita balik rumah nak jadi imam kepada keluarga kita, boleh kita solat semula jadi imam. Itu dia panggil i'adah untuk berjamaah. Walaupun ianya menjadi imam, sembahyang fardu yang luput, qada yang luput, sembahyang sunat yang terluput, kita nak solat ba'diyah zuhur tak sempat tadi, boleh kita solat lepas asar, qada. Ia tidak dikosakkan dengan sengaja memperlewatkan bagi melakukannya pada waktu yang dimakruhkan, supaya ia mengqadakannya dalam waktu makruh, atau supaya selalulah ia melakukan sembahyang itu dalam waktu makruh. Jangan ada niat, aku ni sahaja nak buat supaya boleh solat lepas asar, dia pun qada. La. Maka kalau ia sengaja menundakan sembahyang tidak berwaktu itu dalam waktu yang makruh, nisbah bagi makruhnya itu, maka menjadilah hukum sembahyang itu haram mutlak dan tidak menjadi. Walaupun sembahyang yang luput, yang wajib qadanya secara bersegera, kerana ia bersifat degil dalam hubungannya dengan syarak. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita syarak yang keempat. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan masuk syarak solat yang kelima, iaitu menghadap kiblat. Dan insyaAllah tuan-tuan boleh tanda, ana pun insyaAllah saya ingat balik, saya pun tanda juga isu penjelasan tentang makruh waktu larangan ini, insyaAllah ana akan ulang balik dalam siri yang akan datang. Mana sebelum kita pergi kepada syarat yang kelima, saya akan ulang balik penjelasan kepada solat waktu-waktu larangan solat, insyaAllah. Jadi kita berhenti di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.